Tuan-tuan pun hafal 19 hari sebab nak raya. Bukan sebab Ramadan, sebab nak raya. Hitung time nak balik kampung. Tak apa tuan-tuan, tak salah. Cumanya apa yang perlu kita buat ialah setiap waktu yang di dalam Ramadan ini, apa yang perlu kita laksanakan agar Ramadan ini kita tidak menyesal setelah Ramadan meninggalkan kita nanti. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Zuhairi selaku pengacara majlis kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang kita hormati Tuan Pengurusi bersama seluruh saf kepimpinan Masjid Al-Falah USJ ini, yang kita doakan mudah-mudahan dengan kesungguhan mereka, dengan amanah tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka, berjaya untuk menjadikan masjid ini tempat untuk menambatkan hati-hati manusia, untuk mengingatkan kedudukan kita sebagai hamba, dan seterusnya kita mengimarahkan masjid ini dengan sempurna insya-Allah. Begitu juga dengan yang bahagia Tan Sri, Puan Sri, Tok Sri, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua yang berada di dalam madrasah Ramadan, khususnya dalam masjid yang kita duduk sekarang ni, dan juga kepada kawan-kawan kita yang bersama dengan laman sesawang, laman Facebook, laman media sosial, mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dalam pertemuan kita yang sesingkat ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, benar seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zuhairi, kita dah berada di fasa yang kedua. 10 dah kita tinggal. Berarti tinggal lagi berapa hari? Tuan-tuan pun hafal 19 hari sebab nak raya. Bukan sebab Ramadan, sebab nak raya. Hitung time nak balik kampung. Tak apa tuan-tuan, tak salah. Cumanya apa yang perlu kita buat ialah setiap waktu yang di dalam Ramadan ini, apa yang perlu kita laksanakan agar Ramadan ini kita tidak menyesal setelah Ramadan meninggalkan kita nanti. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita tampilkan seorang personality, seorang tuan guru kita, seorang pakar rujuk kita insya-Allah, mudah-mudahan Fadil Ustaz Fawaz yang bersama dengan kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sihat Ustaz Nabil, sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suara lambat tak apa, orang ada. Orang ada, alhamdulillah. Yang bimbang orang tak ada, suara tak ada, tu lagi bahaya. Kena buat live. Ya, biasa-biasa. Tak apa. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan warga USJ. Sama-sama. Jadi kita pada pagi ini datang jauh-jauh. Satu, nak seronok bersama dengan sahabat-sahabat kita di sini. Betul. Yang kedua ialah kita nak berkongsi ilmu. Dan sudah pasti pada pagi ini ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, tak nak ambil masa yang panjang. Sebab saya yakin kita masih ada agenda kita. Betul. Walaupun cuti, tapi cuti itu dimanfaatkan dengan sebaiknya insya-Allah. Baik, sebagai mukadimah, tajuk yang kita nak bincangkan berkenaan dengan bulan Ramadan, bulan mujahadah, iaitu mujahadah mencari keredaan Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita faham Ustaz, mujahadah ni maksudnya kena bersungguh-sungguh, kena istiqamah. Tapi apakah itu sahaja maksud yang patut kita faham? Dan kenapa Islam menjadikan mujahadah satu elemen untuk kita capai dan gapai takwa Allah Subhanahu Wa Taala? Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat baik saya Al-Fadhil Ustaz Nabil, Tuan Moderator, Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Datuk-Datuk, Datin, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya tajuk kita ni adalah tajuk perbahasan yang selalu dibahaskan dalam ilmu tasawuf ataupun dalam ilmu tarbiyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menfardukan Ramadan ini dengan kita berpuasa adalah untuk menjadikan kita menjadi insan yang hakiki, insan yang sempurna. Manusia ini bukan pada jasad atau luarannya, tetapi dengan nafsunya. Seperti kata penyair, innamal insanu binafsihi laisa bijismihi. Hakikat
pembentukan insan itu dengan jiwanya, dengan nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila ingin bersumpah dengan nafsu ini, Allah Ta'ala bersumpah dengan alam semesta. Wal fajri wal layalil ashr wasyaf'i wal watr. Disebutnya wasyamsi dengan nama-nama matahari, nama malam. Kemudian barulah disebut dengan wa nafsin wa ma sawwaha. Nafsu ini satu makhluk yang sangat luar biasa. Dengan nafsu ni matahari pun boleh rosak, alam sekitar boleh rosak. Jadi sebelum Allah Ta'ala menyumpah dengan nafsu ini, Allah Ta'ala sebut dahulu makhluk-makhluk yang besar. Dengan mataharinya, dengan bulannya, dengan malamnya. Wal qamari idza talaha wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nak menunjukkan dunia ini akan stable bila nafsu ini dikawal. Dan tidak mampu dunia ini berdiri di atas keamanan, berdiri di atas dasar as-salah dan islah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dengan merosakkan alam ini selepas kecantikan dan kebaikan alam ini, alam sekitar ini sebahagian daripada juzuk kefahaman seorang Muslim menjaga alam sekitar. Dan alam sekitar sebahagian daripada syariah kita yang perlu dipelihara. Tetapi yang boleh merosakkan matahari, yang boleh merosakkan alam ini adalah nafsu kita. Dan nafsu ini lebih bahaya daripada syaitan. Sebab syaitan ini, innaka da syaitan kana dha'ifa, sangat lemah. Tapi nafsu ini sangat berbahaya kerana ia berada pada setiap waktu dan dia adalah makhluk yang disayangi oleh seorang insan. Dia duduk dalam badan kita dan kita sayang dia. Tetapi dia adalah musuh kita yang merosakkan kita, yang menjadikan kita sentiasa berperang. Maka Allah Ta'ala fardukan puasa sebahagian daripada makna mujahadah untuk nak memperbetulkan nafsu ini menjadi nafsu yang stable, nafsu lawamah, nafsu mardiyah, sehingga kita boleh mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu memahami insan terhadap dirinya itu adalah satu kefarduan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan berpuasa. Sebab puasa ini adalah qahrun nafsi. Dia adalah kita menggenggam nafsu kita yang liar, yang wan nafs katifli in tuhmil syabba ala hubbir radai wa in taftim yanfatimi. Jadi ulama menggambarkan nafsu itu seperti kanak-kanak. Kanak-kanak kita tengok dia ada macam-macam kerenah dia. Kalau dia nak minum, dia nak minum. Dia nak main, dia nak main. Tak ada kawalan. Jadi nafsu begitu. Tengok makan, kita nak makan. Nak tidur, kita tidur. Ia bukan masalah syaitan, tetapi dia masalah nafsu kita. Sebab nafsu dia cenderung kepada kerehatan. Nafsu dia suka kepada keseronokan. Itu tabiat nafsu. Sebelum ia dididik. Intuhmil, kalau kita biar dia akan menyusu sampai 4-5 tahun. Dan dia akan menyusahkan ibunya. Tetapi kalau kita genggam dia, kita kawal dia, yan fatimi, dia dapat berhenti daripada menyusu. Jadi manusia ini dia ada struktur yang Allah Ta'ala bina dia. Dan kita perlu melihat manusia ini dalam dimensi yang wide world, dunia yang sangat luas. Terbina daripada makhluk yang namanya roh. Roh satu makhluk yang menjadikan kita hidup. Tetapi roh kita ni tidak berfikir. Dia tidak mampu mengenal kebenaran. Dia macam bateri hidup. Maka Allah Ta'ala tarkibkan. Itu yang disebut alladhi khalaqa fasawwa fa'adalak fi ay suratin ma sya'a rakkabak. Engineering itu. Tarkib yang Allah Ta'ala susun, diletakkan roh, kemudian diletakkan al-aqlu untuk kita ini mengawal diri kita, untuk kita mengenal kebenaran. Kemudian diletakkan al-qalbu dalam jiwa kita. Kemudian dengan qalbu ini kita cinta.
Kita kasih kepada Allah, kita kasih kepada ibu kita, kasih kepada ayah kita, benci, semua ada dalam al-qalbu ini. Kemudian diletakkan satu makhluk yang boleh mengganggu akal kita, yang dinamakan sebagai an-nafs. Ulama tasawuf menjadikan ia satu mujahadah yang disebut sebagai mujahadatun nafsi. Jahid tu syahid. Bila kita kontrol nafsu kita, kita akan nampak kebesaran Allah. Kebesaran Allah Azza wa Jalla ini ditutup dengan nafsu kita. Walaupun kita faham bulan puasa ini bulan diikat syaitan, tapi bukan diikat tu dalam bentuk makna literalnya. Maknanya ditutup ruang-ruang syaitan untuk membawa kita kepada kesesatan dan kemaksiatan. Tetapi manusia terus juga hidup macam kebiasaan dia. Mana syaitan tu dijauhkan, tapi nafsu dia tak boleh nak keluar. Maka bila kita faham manusia ni dia disusun dengan 4 makhluk ini, al-aqlu, ar-ruhu, al-qalbu dan juga an-nafs ini, daripada 4 itulah terbentuk jasad yang baik. Idza saluha saluha al-jasadu kullu. Jadi pembentukan inilah yang dinamakan sebagai mujahadah, supaya insan itu boleh mengeluarkan dirinya daripada belenggu nafsu yang dia walaupun sehebat mana di istana dia tinggal, duduk dalam keadaan yang pengawal keselamatan semua ada jaga dia, tetapi rupa-rupanya dia dikawal, dia diikat dengan nafsunya, dia terpenjara, dia tak boleh nak buat apa. Maka daripada nafsu dia terbentuk penyakit-penyakit seperti ketagihan. Ketagihan dalam pelbagai bentuk, ketagihan melakukan maksiat, ketagihan merokok, ketagihan dadah, ketagihan macam-macam ketagihan yang sekarang ini penyakit itu sangat berbahaya. Ketagihan handphone, ketagihan. Maka dengan puasa ini dia melemahkan kita pada anggota badan kita. Bila badan kita rasa lapar, semua elemen-elemen, faktor-faktor yang nak bawa kita kepada keseronokan dah tak larat. Maka di situlah pintu-pintu syaitan ditutup dan pintu-pintu nafsu. Maka Tuhan menyebut wasta'inu bisabri wassalah. Bulan puasa ni kita dengan bersabar, kemudian kita mendirikan salat, dia akan membina satu insan yang baru. Sebab problem dunia ini bukan problem ekonomi pada hakikatnya. Bukan problem politik, problem insan itu. Yang merosakkan ekonomi itu insan. Azmatun insaniyah, krisis kemanusiaan. Yang merosakkan sistem mahkamah, bukan mahkamah, orang. Yang merosakkan jalan raya, bukan jalan raya, bukan hayawan, insan itu. Jadi apabila dibentuk insan itu dengan mujahadah, kita dapat program semula, pemikiran yang baru, jiwa yang baru. Sebab jiwa yang baru ini mampu mengubah satu kehidupan masyarakat daripada buruk kepada jahat. Itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memprogramkan ibadat puasa ni, subhanallah, minda kita lebih kreatif. Sebab orang yang kenyang dia tak mampu kreatif, dia tak mampu berfikir. Al-bitnah tudhibul fitnah. Kekenyangan itu menghilangkan kecerdikan, kepantasan untuk berfikir. Sebab itu kalau kita melihat dalam semua agama, bila mereka mempraktikkan puasa, sama ada dia ni sami, sama ada dia ni rahib, dia makan hanya makanan vegetarian ni. Kadang-kadang kita bertemu dengan mereka, mereka bercakap dengan bahasa hikmah, bahasa wisdom, walaupun dia bukan Islam. Kerana pada puasa itu mencerdaskan dan dia boleh membersihkan, dia refresh balik minda kita. Maka bila kita faham puasa itu pada mujahadah, dan mujahadah ni target dia untuk membentuk insan yang stable, insan yang normal, insan yang boleh mengimarahkan bumi ini, insan yang boleh melaksanakan risalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang dikatakan mujahadah, bukan hanya dalam bentuk ceramah, tapi dia adalah satu program yang siapa ingin berjaya. Kalau kita nak jadi Abang Sado, Ustaz Nabi Abang Sado, dia punya program trainer dia, subhanallah, sakit sana, sakit sini, apa dia, boxing, dan akhirnya dia dapat satu kualiti badan yang luar biasa. Sebab itu kita puasa ni sakit, air pertama, perut dia bos. Itu maksudnya proses. Dia tak akan tiba-tiba puasa jadi bertakwa tu.
Ada satu proses 10 hari pertama banyak yang terlentang. Ada yang alhamdulillah selalu puasa Isnin Khamis dia okey. Tapi yang setahun sekali maka dia akan menghadapi kepenatan. Itu adalah proses. Masuk minggu yang kedua ataupun bahagian yang kedua 11 sampai ke 20 dia akan rasa makan buka puasa pun tak banyak dah. Tapi 1 ke 10 tu subhanallah dia luar biasa. Itu proses. Sebab itu kita kena memahami body kita. Kalau kita dalam ahli sukan, dia kena faham body dia, bahawa dia boleh main sukan. Dalam kita nak mendekati Allah Azza wa Jalla, kita kena faham problem kita. Kenapa tidak boleh berzikir, kenapa tidak boleh mendengar ilmu, kenapa tak boleh hafal Quran. Semua problem datang kat sini dengan nafsu kita. Datang puasa, subhanallah, Allah Ta'ala permudahkan jalan ke syurga. Masjid jadi penuh, sedekah jadi banyak. Tidak ada pada bulan yang lain. Maka itulah yang dikatakan mujahadah, sentiasa menentang nafsunya yang suka bawa kepada kerehatan. Tapi bila mujahadah kita penat, dan penat itu ada kenikmatan. Setakat dulu, Allahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fawaz. Pembuka berkenaan dengan mujahadah yang kita faham. Cuma tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, mungkin sebutan ini menjadi perkara biasa bagi kita Ustaz. Bila Ustaz sebutkan tadi bahawa mujahadah ni kita nak kena perang dengan nafsu, kita nak kena tundukkan ego kita dan apa yang ada dalam diri kita. Tapi sedar atau tidak, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, benda ni bukan benda yang nampak. Kalau benda nampak, gaduh kita boleh tumbuk, kan? Pecah muka lah, kan? Tu kalau kita nampak geram sangat, kan? Benda tak nampak, benda tak boleh pegang. Tapi benda tu pula di antara halangan kita. Selain daripada tu Ustaz, mungkin boleh kongsi dengan kami, bila sebut tentang mujahadah ni kita kata berdepan dengan nafsu. Apa lagi halangan-halangan lain? Sebab kalau kita katalah Ustaz sebut tadi, bila masuk Ramadan kita jadi mudah nak buat benda baik. Maksudnya ibu ayah, kita jadi cepat nak jadikan perkara tu jadi lebih-lebih sempurna untuk kita ambil peluang untuk kita jadi yang lebih baik. Tetapi kalaulah nafsu tu kita dah kenal dah sebagai musuh kita, kita boleh cuba untuk elakkan. Tetapi kenapa dalam Ramadan ni nafsu tu bukan tak ada, nafsu tu ada, tapi kita boleh jadikan ia sebagai yang dilemahkan lah untuk kita buat benda baik. Selain pada tu, punca lain kenapa kita manusia biasa Ustaz jadi macam terhalang untuk nak buat. Contoh kalau kita kata bulan lain kita bukan tak boleh main masjid, tapi macam-macam alasan. Pasal apa tak boleh main yang subuh? Tak dan pergi hantar anak. Main hujung minggu, pasal apa tak main? Tak sempat, urus bini. Jawapan, alasan. Tiba-tiba main bulan Ramadan, siapa boleh main subuh kali? Bini tahu mana? Bini dia urus sendiri tak? Nampak? Dia alasan lain pula. Sedangkan dalam masa yang sama benda tu mudah. Nak main masjid bukan tak boleh, ada. Sampai bulan lain orang tanya, pakcik nak main masjid Masjid Al-Falah tahu mana pakcik? Sana nak kena tengok Google, lupa alamat. Tapi main masuk je Ramadan, tak payah suruh, dia sendiri dia main. Jadi itu di antara benda yang kita nampak dan benda yang kita tak perasan. Ustaz boleh kongsi dengan kami, sebab bila sebut tentang nafsu, benda tu agak sukar sebab benda tak nampak. Apa lagi halangan-halangan lain selaku manusia biasa, kita ni sebut sebagai golongan marhain lah, orang awam, untuk faham berkenaan dengan apa yang patut kita ambil tindakan setelah kita tahu tentang halangan dan cabaran, untuk kita berdepan dengan mujahadah ni untuk kita capai takwa Allah tu Ustaz. Itu sebenarnya soalan ni semua soalan tarbiyah. Makna kalau kita masuk dalam ilmu tasawuf, ini soalan-soalan yang diajukan kepada syekh. Tapi saya bukan syekh, tetapi sebenarnya sepakat ulama tarbiyah. Ulama tarbiyah ni ulama yang mendidik. Halangan kita selain daripada nafsu ialah al-jahlu, kejahilan. Semua yang berlaku dalam alam ini daripada kerosakan asasnya adalah al-jahlu. Dan disebut dalam Quran, wa antum tajhalun innahu kana zaluman jahula. Al-jahlu ini menjadikan tidak akan berlaku innovation dalam kehidupan kita. Maka mujahadah itu perlu kepada al-ilmu. Dan bila kita menuntut ilmu itu, ia sebahagian daripada menentang nafsu kita yang ingin jahil. Ramai orang kata, buat apa kalau jadi alim tak baik? Itu kalimah-kalimah yang pasif. Tak apa kalau kita jahat, kita lebih alim, lebih baik daripada jahil, tak tahu apa. Kerana kita boleh cepat melakukan perubahan. Maka bulan Ramadan ini Allah Ta'ala permudahkan kita dengan majlis ilmu yang cukup banyak.
Kita boleh mengambil kesempatan mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin kita lupa. Sebab ilmu ini dia satu benda yang memerlukan kepada proses continuous dia panggil education. Sentiasa kita mendalami ilmu kepada pemikiran, ilmu kepada membangunkan diri kita. Kita rumah kita dapat EPF kita renovate, dapur kita renovate, semua kita renovate. Tetapi tak ada orang yang belanja wang, dia pergi belajar untuk memperbetulkan minda dia, memperbetulkan perkataan dia. Kalau agak-agak dibayar 1,000, mahal Ustaz. Saya melihat kepada insan yang berjaya, mereka membelanjakan wang yang cukup banyak untuk memulihkan pemikiran mereka. Beratusan ribu, beli buku, pergi kursus, pergi training. Sebab rumah itu tak akan berseri kalau besar macam mana pun, kalau penduduknya tidak berakal. Tak orang kata apa, tidak ada pendidikan. Sebab itu sayang kajian-kajian yang kita lihat, anak-anak muda yang hidup dengan kemewahan, mereka menumpang ayah-ayah mereka, tetapi tak ada akal, hidup di dalam keseronokan. Innal faragha wasyababa, kata penyair, sesungguhnya masa yang kosong, harta yang banyak, waktu muda, mufsidatun lil mar'i ayyu mufsidah, punca kerosakan seorang remaja. Bila mereka hidup dengan kemewahan tetapi tidak diterapkan ilmu, akhirnya kemewahan itu yang sepatutnya membina dia, merosakkan dia. Dan itu yang kita lihat. Sebagian anak milioner ketagi dada, terpaksa ayahnya membeli dan menyuapkan kerana al-jahl. Begitu di bulan Ramadan ini, maka jahil terhadap kebesaran Ramadan yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Sebab itu al-jahlu ini adalah satu musuh yang paling besar dalam sebuah negara, dalam semua aspek. Bila kita jahil dalam teknologi, kita tidak mampu menjadi kuasa besar. Kita jahil di dalam apa jua ilmu, kita akan duduk di belakang. Begitulah jahil tentang ibadat. Kalau mereka mengetahui tentang kebesaran Ramadan, terbukanya pintu syurga, dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka setutup-tutupnya, mereka akan berlumba-lumba. Sebab itu di samping kewajipan bermujahadah nafsu kita, menuntut ilmu ini mesti berterusan. Ilmu ini satu dunia yang tidak ada batasan, yang membolehkan kita faham apa yang orang kata apa yang patut kita tahu di usia kita 10 tahun, di usia kita 20 tahun, di usia kita 30 tahun. Apa fiqhul awlawiyat, benda-benda yang wajib kita dahulukan. Yang ini yang menjadikan mungkin persoalan, Ustaz saya tak sempat nak pergi ke masjid. Mungkin dengan ada ilmu, dia sebagai jemaah di rumah. Dengan ilmu ini menyelesaikan masalah. Saya anak ramai, tak apa, sebab sembahyang di masjid adalah perkara fardu kifayah, mendidik anak adalah fardu ain. Maknanya kehidupan kita ni akan berbeza, tetapi yang boleh mengetahui ini adalah orang yang berilmu. Kata saya minta maaf Ustaz, saya ni isteri baru dapat anak. Banyak kadang-kadang bila kita ceramah, kita nak encourage orang, tapi kita kena melihat kepada sosiologi manusia itu. Ini kawasan Putrajaya. Putrajaya ni Ustaz Nabi kita pergi kuliah, surau besar tapi main 3 orang. Dia tak ramai sebab budak-budak muda. Mereka balik main futsal. Tetapi kawasan USG ni kawasan pencen-pencen. Di Shah Alam kawasan pencen-pencen. Di Bangi kawasan, maksud dia dah 40 ke atas, semua nak kembali kepada masjid. Maknanya setiap kawasan tu dia ada dia punya kemasyarakatan yang berlainan. Yang mesti mungkin di Putrajaya kita tak boleh buat di masjid, kena buat kat futsal tu. Sebab mereka tak pergi ke masjid. Kerana manusia ni dia berbeza. Dengan ada ilmu ini, kita keluarkan diri daripada kejahilan. Ibadat ini dicipta untuk kita buat di mana-mana saja. Misalnya doktor di hospital, dia on call, dia tidak datang ke masjid dan untuk melaksanakan tarawih. Tetapi dia mengetahui saya ni berkhidmat untuk masyarakat, pahala saya lebih besar daripada orang yang iktikaf di masjid. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqdiya hajata akhi ahabbu ilayya min an a'takifa syahran fil masjid. Kalau saya tunaikan keperluan saudara saya
dengan bekerja seperti ilmu fardu kifayah, kita engineer, kita lawyer, kita buat kerja di jalan raya itu, pahalanya lebih besar daripada sembulan iktikaf di masjid. Jadi maknanya kita bila kita beribadat, mesti beribadat di atas ilmu. Kita faham kita datang masjid itu untuk apa, kita berpuasa itu untuk apa. Dia ada ilmu dia. Dan saya uraikan dalam banyak tempat, puasa ni dia ada maqasid yang kita kena tahu dengan ilmu ni, untuk kita mencapai takwa, untuk mencapai kesihatan, untuk mencapai ekonomi, untuk mencapai nilai keadilan, mencapai nilai ihsan, mencapai nilai perpaduan. Itu puasa. Jadi bila kita berpuasa, kita tengok alamak, takwa tidak tercapai, ekonomi pun tidak tercapai. Kajian menunjukkan syahrul Ramadan syahrul iqtisadi, kerana kita boleh menyimpan. Sarapan pagi tak ada, tidak masjid kena belanja sarapan kita ni. Dah habis berapa dah. Nanti ada yang makan pukul 10 pagi, makan di samping sembahyang duha, dia ada breakfast duha dia. Tengah hari dia makan lagi. Nanti pukul 4 dia makan lagi, petang dia beli pula kuih. Malam dia makan lagi, supper dia makan lagi. Asyik berbelanja. Maka kajian menunjukkan bulan puasa ini memberi ruang kita berfikir, kita boleh menyimpan. Dan akhirnya dengan penyimpanan ini dia membentuk satu ekonomi yang bergerak. Cuma malangnya kita belanja masa raya itu terlampau banyak sangat. Maknanya kalau kita nak mengkaji punca-punca ini adalah al-jahl. Kerana puasa ni orang melihat, yang buat kajian ni macam-macam, orang melihat Ramadan ni bulan luar biasa, dan saya namakan sebagai Ramadan ibadah hadariyah. Kalau istilah baru ibadah madaniyah, maksudnya dia membentuk satu kenegaraan. Dengan berpuasa kita membentuk insan bertakwa. Dengan berpuasa kita membentuk insan yang ihsan. Kita mula tahu sayang orang. Dulu kita lapar, kita makan. Sekarang lapar tak boleh makan. Dan kita jadi fuqara dah. Kita sama dengan fuqara. Baru kita tahu lapar ni teruk pun. Kemudian baru kita tahu nilai keadilan. Kita ada jiwa untuk berlaku adil dengan zakat fitrah. Musawah. Jiwa-jiwa ini tak dapat dibentuk di bulan lain sebab kita dah bercampur dengan nafsu dan sebagainya. Maka kita melihat ia adalah bulan ekonomi. Christian moment bila mereka nak membantu Aceh pada tahun 2004 bila ditimpa tsunami, mereka arahkan penganutnya puasa tengah hari, hari Khamis, dapat kumpul lebih daripada 3 juta dolar. Kita yang boleh, kalau penduduk di sini saya yakin banyak yang puasa Isnin Khamis. Kalau yang tengah hari itu dia infak 10, lalu saya tanya 10 hingga 20 ringgit makan tengah hari, tapi ada minum ramah 5 ringgit, dia makan 2 pinggan 10 ringgit juga. Jadi dia tak mencapai matlamat. Tapi kalau kita kumpul hari Khamis saja, orang yang berpuasa dah berapa banyak. Agama lain melihat agama kita luar biasa sebab kita compulsory puasa kita. Mereka tak ada arahan agama, mereka buat secara volunteer. Kita bayangkan kalau 1 bilion, kita ada di dunia ni 1.6 bilion orang Islam, dikumpulkan zakat fitrah saja mencapai lebih daripada bilion. Orang melihat Ramadan ini bukan semata-mata la'allakum tattaqun, boleh menyelesaikan kemiskinan, boleh menyelesaikan problem apa di kemasyarakatan. Banyak benda yang kita boleh lakukan. Kesemua itu adalah al-ilmu. Maka perlu kita memahami apabila Allah Ta'ala memfardukan sesuatu kewajipan itu, dia menuntut kita mengetahui ibadat tersebut supaya kita tidak keluar daripada Ramadan ini seperti ibarat ahli tasawuf, dakhalu fuqara'an ila dunya wa kama dakhalu minha kharaju. Masuk ke dunia ini miskin, keluar pun miskin. Jadi kita tak mau masuk Ramadan kita dalam keadaan macam tu, keluar pun macam tu. Mesti ada satu inovasi yang baru. Bila kita keluar, kita lebih more energetic, kita lebih more proaktif. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita tak jadi orang miskin lah. Walaupun kita hidup dalam Ramadan ini dia Allah yang bagi tarbiyah. Rasa macam mana orang miskin, orang fakir itu sendiri. Tapi kita sebelum tengah hari dah muka dah macam lebih daripada orang miskin lagi. Ni dia lah. Tarbiyah Ramadan nak tunjukkan bahawa banyak benda yang kita kena belajar. Bila Fadhil Ustaz sebutkan tadi, betul lah dia. Untuk menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala bukan benda mudah. Yang kita hidup di dunia ni, itulah matlamat kita yang nak kita cari. Bukan nak dapatkan pujian manusia, bukan nak dapatkan satu kata-kata yang manis daripada keliling kita, tapi nak dapatkan keredaan Allah semata-mata. Maka tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian,
bila Fadil Ustaz sebutkan tadi berkenaan dengan mujahadah, lepas tu orang yang perlu ada nilai ilmu, kita berdoa mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis ilmu, sebab Islam ini tak pernah diskriminasi hak. Ada di kalangan kita yang mungkin berkata Ustaz tadi, kita ni jarang main masjid, tapi oleh sebab kerana kita cinta dengan masjid, mai ke masjid, tumpang ilmu, kita duduk sama dengan orang alim yang lain. Kita yang tak ada peluang untuk nak mengaji, tengok online, dapat juga ilmu. Jadi ruang ilmu ini tersebar luas, cuma cara macam mana kita nak mencarinya saja. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tadi sambil-sambil duk Google tu, tertengok satu lirik nasyid lagu kumpulan Saujana tu. Dia sebab dari itu sembang dengan kumpulan Saujana, ada Saujana buat konsert 25 tahun. Jadi bila tengok depa dah berjaya semua kira budak-budak baik, semak kajang kan, budak-budak bagus belakang ni. Jadi bila tengok sekarang ni kerja doktor pakar, ni pakar kulit, ni pakar bedah otak ke bedah apa tu, orang tu dekat Seremban. Lepas tu dia hebat ni, esok Ustaz saya nak bedah orang. Uish, lain macam kita dekat bedah buku ya. Hebat. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, bukan dalam lagu tu dia disebut begini, lagu tu lagu yang kita masa zaman kita kecil-kecil pun dengar dah. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Maksudnya benda baik ni benda yang mudah untuk kita buat, sebab kita ni adalah pejuang-pejuang dalam agama. Sebab tu namanya mujahadah ni, kita sedang berdepan dengan musuh kita yang ni nafsu. Sebab tu kita ni rasa gembira dengan saat kita buat macam ni. Bila Ramadan kita rasa seronok untuk buat kebaikan. Bulan lain nak cari Quran pun susah. Bulan ni tak payah cari Quran, kita cari Quran sendiri. Bulan lain Quran pun kita tak tahu kat mana. Bulan lain kita nak zikir pun susah, berat di mulut kita. Duk sebut nama artis, duk sebut nama personality kan. Bila masuk Ramadan, tak payahlah puasa. Dia boleh pula macam tu. Nampak tak seolah-olah dalam Ramadan itulah di antara pejuang itu. Dan kata mereka juga, tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Jangan ingat dalam keadaan kita selesa, kita rasa oh tak ada masalah, saya dengan Ustaz bawah okey, tu kira okey ya. Tuan, bila kita sama orang macam ni, kita semua dengan kawan-kawan, kita rasa mampu untuk kita mujahadah. Tapi bila seorang-seorang, tenggelam timbul, bukan takut. Kalau takut tenggelam timbul boleh gagah lagi. Takut tenggelam tak timbul. Jadi kita doakan mudah-mudahan dengan sedikit peluang kita pagi ni, kita ambil suntikan semangat dasarkan apa yang Ustaz Fawaz sebut. Ustaz, di penghujung ni Ustaz, kita tak mau panjang-panjang lagi, kita nak bagi mak. Kalau bulan lain ni pun nak bercerai nasi lemak, ni bulan ni pun nak baca Quran lagi. Kita ambil peluang tu. Okey Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir Ustaz untuk kita ambil peluang 19 hari lah kita kata yang terakhir ni, apa yang perlu kita buat untuk kita tingkatkan mujahadah kita dapat dan gapai redha dan juga takwa Allah. Baik, soalan ini penting untuk penutup. Bulan Ramadan juga seperti sebahagian ulama-ulama, tokoh pemikir Islam menyatakan ia adalah bulan perancangan. Dan perlu di bulan Ramadan ini kita ada energy management. Sebab kalau kita tak rancang tenaga kita, takut nanti terbabas. Kita nak cari Lailatul Qadar, jadi kita kena rancang waktu rehat kita, pemakanan kita. Kalau kita terlampau cergas sangat siang, malam tidur. Ulama dulu berkata, la ta'kulu wa tashrabu kathiran. Jangan makan terlampau banyak di waktu siang dan di waktu malam, takut nanti tak dapat bangun malam. Jangan. Jadi energy management itu sebahagian juzuk daripada kefahaman ilmu untuk kita merancang. Kita tahu kita sebagai apa. Dan lihat kepada tugas kita dulu. Sebab orang muda tak sama dengan orang yang dewasa. Orang pencen tak sama dengan orang bekerja. So dia boleh manage. Kalau tak mampu sembahyang 20, sembahyang 8. Dia tahu, dia tidak pergi macam dia ikut imam je. Nanti dia tak dapat manage kehidupan dia. So dalam tasawuf dia ada manajemen, energy management, supaya kita tahu kita nak buat tahajud pukul berapa, kita nak bekerja pukul berapa. Tapi kalau kita tak ada manajemen, mungkin kita kerja saja kalau kita nak cari Lailatul Qadar. Dan akhirnya kita balik dalam keadaan penat. Kita tak dapat menunaikan ibadat. Sebab itu manajemen ni bukan hanya dalam pejabat. Kita pergi kursus, kita belajar manajemen, semua time management, money management. Tapi energy management penting. Mana nak tidur kena ada berapa jam untuk kita bangun malam.
6 jam makna kita kena tidur. Habis tarawih tu tidur tu. Tapi kalau kita lepak di kedai mamak belakang sampai pukul 12, itu tidak membantu kita untuk kita bangun malam. Sebab perancangan ini, if you fail to plan, you plan to fail. Maka ulama mengkaji pada bulan puasa ni diatur perancangan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu dah, bersahur kita akan bangun pukul 4 pagi. Makna kita kena tidur pukul 10. Dan sebenarnya perancangan inilah yang akan membentuk kehidupan kita lepas Ramadan. Kita dah mula makan. Cerita makan susah ni tak Nabil. Nak tengok yang makan betul tu masa kita sahur. Sahur tu portion yang bagus tu. Tak ada orang sahur nasi dia tinggi ni. Kalau kita tengok orang buat review makanan kat IG tu, nasi tinggi ni. Oh dah. Kita hentam. Cara orang buat promotion apa review makanan, saya hentam makan. Tetapi bila kita tengok sahur tadi, semua portion macam mana doktor suruh senggap gitu. Tapi kita duk nampak ni bulan puasa saja. Sebenarnya puasa itu je nak bagi kita fikir semula. Makan waktu sebelum maghrib ataupun waktu maghrib. Sebab tu makruh kita melewatkan berbuka. Tak ada keberkatan sebab makan lewat malam tak baik untuk kita. Sebab tu kadang-kadang di tempat masjid saya cadang tapi orang jamu makan je. Saya kata mungkin ceramah akan datang. Program kita makan sebelum maghrib. Jadi penceramah tu datang kita dah habis isyak apa-apa semua, pukul 10 baru nak makan. Letak pula tu dia nasi kambing lah. Jadi penceramah pula tabiatnya suka makan lagi. Akhirnya masjid mencipta penceramah yang mati awal. Betul. Yang membunuh penceramah adalah masjid itu sendiri. Kerana kita sedia makanan semua lewat malam. Tetapi ya adalah satu program. Sebab tu puasa dia mengajar kita program. Makna dia makan sebelum masa maghrib tu kena makan. Sebab itu last kita punya dinner kita tak bukan last dinner tengah malam dah. Makna dia kalau bulan sebelum puasa sebelum maghrib. Sebab itu dalam hadis sebut idza ja'al 'asya wal 'isya qudima al-'asya, bila datang waktu maghrib dan makan malam, makan dulu. Sebab kalau zuhur asar tak ada masalah, semayang dulu. Sebab itu time yang paling lewat, makan waktu maghrib. So kalau makan lepas isyak dah tak bagus. Tak ada yang dikatakan kita berbuka puasa lepas isyak. Waktu maghrib itu kita makan dulu. Setengah orang makan kurma dulu, kemudian pergi sembahyang, kemudian makan balik. Dia tak bagus susunan begitu. Kita makan bagi habis dulu, kemudian 20 minit kita sembahyang. Selepas sembahyang kita boleh iktikaf, boleh baca Quran. Tapi bila kita makan kurma, kita pergi sembahyang balik, dia makanan tu tak dihazam dengan baik. Sebab waktu maghrib, waktu fadilah dia keseluruhannya waktu sama. Awal, tengah dia tidak ada kelebihan di antara 7.30 yang pukul 8. So dengan kefahaman ilmu ni kita dapat bentuk. Okey, waktu maghrib kita makan dulu 20 minit, pukul 8 kita sembahyang. Terus beriktikaf. Tak ada masalah. Ini kita sembahyang. Tengok pula tadi panas. Si berani dia tu. Allah. Sebab itu kita katakan management dalam kehidupan tu, bulan puasa mengajar kita satu ilmu yang disebut oleh sebagian guru saya, ilmu perancangan tu. Sebab kita sharp, tak boleh sahur pukul 6 pagi, mesti 5 pagi, 5:30 pagi. Kemudian tarawih, mesti waktu lepas isyak. Dia tak boleh buat, kata betul malam ni kita dapat waktu maghrib kita buat tarawih. Tak boleh. Jadi itu kehidupan kita, dia bulan perancangan sebenarnya, dan tidak pernah dilihat orang Islam merancang seperti mana bulan Ramadan. Luar biasa perancangan dia. Dan ini di antara perkara yang perlu kita memahami, bahawa setiap apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, ia adalah ilmu, dia adalah perancangan, dia adalah ekonomi, dia adalah silaturahim, dia adalah ketamadunan. Sebab itu dulu Umar bin Aziz dia mengenal nilai ibadat ni sampai dia sebut, man hafadha 'ala salawatil khamsi hafadha 'ala ghairiha. Siapa yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu sebagai satu kehidupan yang dia jaga, kehidupan yang dia jaga. Tapi sekarang tak jadi macam tu. Siapa yang jaga sembahyang mungkin dia tak bekerja, dia malas bekerja. Jadi kefahaman orang dulu, ibadat itu adalah satu ilmu yang boleh dibawa dalam kehidupan lain. Kita sekarang ni ibadat untuk ibadat, kehidupan untuk kehidupan. Dia tidak membawa ibadat itu dalam program kehidupan dia. Makna dia ada time management dia ada energy management dia, ada kesemua management itu ada dalam ibadat. Kalau tak adalah sembahyang kita waktu subuh, kita kena manage tidur kita, bangun. Zuhur, makna dia kalau kita tengok dari segi pada sektor industri, hilang. Dia kena hari Jumaat dia kena rehat.
Kilang ni ada masalah sebab kilang ni bila kita mesin dia buka dia kena straight, dia tak boleh stop orang RM10,000. So dia akan buat sampai pukul 1, kilang tu mesin dia kena berhenti sebab orang nak pergi sembahyang Jumaat. Manage. Itu problem kilang sebab kadang-kadang dia minta buat sembahyang khas sebab dia pun kena berhenti pukul 2. Sebab dia tak apalah buat sembahyang pukul 2. Tak ada masalah, yang penting sembahyang Jumaat. Maknanya dengan mengaplikasikan nilai ibadat itu, kehidupan kita lebih terancang. Tapi orang yang tak beribadat tak terancang langsung. Subuh dia baru pukul 8, 10, 11, Zuhur. Itulah yang kita inginkan daripada perbincangan kita tentang ibadat puasa ini dan ibadat-ibadat yang lain. Dia ada nilai kehidupan yang sangat tinggi. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah khairah. Terima kasih Ustaz Fawaz atas perkongsian berkenaan dengan tajuk kita, mujahadah. Dan sudah pasti betul lah Ustaz sebut tadi, Islam yang Allah bagi kat kita, diteraskan kepada wahyu Allah tu, dia Allah nak susun hidup kita ni dengan lebih sempurna. Sebelum ni bukan tak sempurna, cuma kita yang tidak menyempurnakan kehidupan kita dengan agama. Betul tuan-tuan, cuba bayangkan solat kita tu, contoh macam kita kata buka puasa lah, semalam dengan hari ni pukul berapa tuan-tuan? 7 sini USD saya tak pasti, 7:21 Zuhur lagi? Tak ingat Ustaz, ingat maghrib sebab nak buka puasa. Saya nak sebut tuan-tuan, kita bukan hafal waktu, tetapi kenapa dalam bulan Ramadan seolah-olah kita menanti tepat pada waktu. Ni di antara pengurusan yang Ustaz sebut tadi. Dan Allah letak pada kita waktunya tidak seperti macam biasa kita. Contoh kita nak mesyuarat pukul berapa? Pukul 3. Mesyuarat pukul berapa? 2 suku. Mesyuarat pukul berapa? Pukul 7.30. Betul tak? Pernah tak kita mesyuarat pukul 7.34? Melainkan kita memang lambat. Tuan-tuan, ini manusia. Tak silap saya Ustaz, betul saya. Kalau orang Jepun dia pun meeting memang macam tu, dia 1.33, dia tak sama macam kita. Kita 1.5, 1.45 lah, lajak lah pukul 2. Nampak? Kita dia bagi panjang lagi. Sedangkan dalam solat tu sendiri Allah dah bagi pancul masa untuk memastikan pengurusan waktu kita tu tidak dibazirkan dengan sesuatu yang sia-sia. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz bagi penerangan dan penjelasan, dan kita doakan moga-moga apa yang kita dapat pagi ini dapat dimanipulasikan, bukan dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh kita. Dan sudah pasti Ustaz lepas ni jangan bagi makan kat Ustaz lepas mayang Isyak. Saya teringat Datuk Allahyarham Datuk Seri Abu Hasanuddin, dia kalau dia ceramah dia cukup marah dia dah. Hampa nak dia bagi makan lepas aku jadi sini lah. Betul tu. Bagi dia, daripada sedia makan untuk dia, bagi duit untuk kami cari makan sendiri. Faham? Jangan duk sedia kami golek kami, tak apa, bagi duit kami golek sendiri. Kami golek dengan kereta tu lah pergi cari. Maksudnya begitu. Tak apalah, apa pun tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita doakan mudah-mudahan apa yang Allah bagi kat kita hari ni satu nikmat yang terbesar. Betul lah. Di penghujung ni tuan-tuan, saya nak bawa satu kajian yang dibawa oleh seorang berbangsa Rusia, namanya Yuri Nikolaev. Dia buat satu kajian, dia kata kalaulah mutakhir ni orang jumpa fosil Ustaz, tulang belulang binatang-binatang lama tu, dia akan diarsipkan, dia letakkan dalam muzium, sebab dia kata itu adalah khazanah yang paling termahal. Tapi sebenarnya dia kata dalam dunia ni ada satu benda kajian yang dah jumpa lama, tapi seolah-olah kita baru jumpa hari ni bagi dia, iaitu puasa. Sebab dia kata di antara ubat yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit dalaman, walaupun berperingkat lah. So kita yang dah lama ni puasa Allah syariatkan kepada kita, kita tak sedap, macam kita kata tahan je lapang itu je. Rupanya orang luar nampak. Kan tuan-tuan, ada satu kaedah yang digunakan oleh orang barat apa? Intermittent fasting puasa je ni untuk diet ni. Mereka sini mana diet, mereka ni semua makan kambing golek semua, tapi semua sihat-sihat Alhamdulillah. Nak sebut pada kita tuan-tuan, orang luar pandang ibadat kita ni hebat. Sebab tu beruntung kita, Allah datangkan kepada kita dengan tarbiyah, tambah-tambah dengan hadirnya Ramadan. Mudah-mudahan tajuk kita yang kita bawa berkenaan dengan mujahadah pada 2019 yang terakhir ini, kita mampu istiqamah untuk gapai takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya, Ustaz Nabil, dan juga panel kita pada pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Fawaz Fadil yang sudi bersama dengan kita. Terima kasih juga pada pihak masjid yang sudi mengundang kami, walaupun saya adalah bidan terjun last minute ganti Fadil Ustaz Haridi Muhammad Daud. Saya bukan moderator asal. Saya ni klon Ustaz Hariri je. Kebetulan pagi ni free. Tak apalah, insyaAllah apa-apa pun kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Sama-sama kita doakan yang baik-baik untuk kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita
kebaikan, manfaat dalam kehidupan, bahkan dikeluarkan daripada sebarang kesulitan, jauhkan daripada bebanan hutang, didatangkan suami, isteri, penyejuk mata, penenang hati dan fikiran, didatangkan sahabat-sahabat yang dapat menaikkan hati kita kepada Tuhan, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada di rumah Allah, berpanjangan dalam kehidupan, saat senang maupun susah, yang penting kita dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya kalau kita mati, doa-doa mudah-mudahan kita ditempatkan di dalam syurga yang kita idam-idamkan. Wallahu ta'ala alam, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.